Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih atas kesediaan anda bersama kami di saluran berita RTM dan juga di saluran TV1 untuk kami membawakan seluruhan yang lebih mendalam terhadap isu-isu yang akan dibangkitkan dalam bicara naratif. Alhamdulillah pada malam ini kita akan masih lagi bercerita tentang COVID-19 dan sudah pasti seluruh negeri di Semenanjung kecuali 3 negeri yang sedang mendepani Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, dan oleh itu pihak Kementerian Pendidikan Malaysia atas nasihat daripada Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengambil langkah proaktif dalam menggagaskan satu standard of procedure yang seperti mana dilaksanakan sebelum ini untuk menjedakan waktu persekolahan ataupun persekolahan secara fizikal itu tidak diadakan, digantikan dengan persekolahan secara dalam talian, dan tindakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia itu adalah bersesuaian dengan apa yang dihasratkan oleh Majlis Keselamatan Negara dan seperti mana yang diumumkan oleh Menteri Pendidikan sendiri Yang Berhormat Dr. Razi Jidin, bahawasanya ini merupakan salah satu daripada langkah penerusan sehingga kepada tarikh akhir persekolahan pada bulan Disember nanti. Cuma persoalan penting yang akan kami bawakan dalam bicara naratif pada malam ini, bagaimana asas kepada pelaksanaan pembelajaran dalam talian itu dapat diselenggarakan khususnya kepada pelajar, guru, malah pelibatan ibu bapa dan juga pihak sekolah, dan bagaimana situasi ini akan merubah satu lanskap dalam institusi pendidikan tanah air khususnya kepada persekolahan di peringkat sekolah rendah, menengah dan juga tertiary education. Dan untuk bercakap lebih lanjut tentang COVID-19, cabaran pengoperasian persekolahan untuk tahun 2020, saya amat bersati untuk bersama dengan yang berbahagia Datuk Dr. Habibah Abdul Rahim, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Assalamualaikum, selamat malam Datuk, apa khabar? Salam. Baik, Datuk, seperti yang kita sedia maklum, Yang Berhormat Dr. Razi Jidin telah mengumumkan tarikh akhir persekolahan diteruskan dengan pembelajaran secara dalam talian. Makanya pembelajaran secara fizikal itu tidak dapat dilaksanakan. Malah para pelajar yang berada di asrama juga telah pun dibawa pulang dan juga dinasihatkan untuk melaksanakan online learning. Jadi dalam hal ini kita sedia maklum pihak KPM mendapat nasihat daripada MKN dan KKM untuk menghentikan penularan COVID-19. Apa sebenarnya rasional di sebalik kepada perkara yang telah dilakukan pada waktu PKP dikelolakan semula pada waktu PKPB ini, Datuk? Baik, kalau kita lihat pada tahun ini, situasi disebabkan oleh penularan wabak COVID-19 itu menyebabkan dari segi kita penyediaan pendidikan itu amat mencabar. Bukan saja di Malaysia tetapi di seluruh dunia. Kita lihat keadaannya sama. Dan bila kita lihat dari segi peningkatan kes dalam gelombang yang ketiga, dipanggil sebagai gelombang ketiga ini, peningkatan kes itu amat membimbangkan. Maka bila pengumuman dibuat oleh YB, Menteri Kanan Pertahanan, pada 7 hari bulan November bahawa PKPB ini di seluruh negara di Semenanjung, ya, kecuali 3 buah negeri, dan kemudian juga dilanjutkan PKPB di negeri-negeri yang telah pun melaksanakan PKPB, maka kita ada 4 buah negeri sahaja yang bukan PKPB. Jadi daripada 12 buah negeri yang melaksanakan PKPB ini, bilangan sekolah yang terlibat adalah amat besar. 74% daripada sekolah kita ditutup disebabkan oleh PKPB ini. Ini bermakna 7,515 buah sekolah. Dan sekolah-sekolah itu pula melibatkan 3.68 juta murid dan pelajar serta 315,000 lebih orang guru, pensyarah dan juga warga pendidikan. Jadi bilangannya sangat besar. Dan bila kita lihat pula negeri-negeri yang 4 yang bukan di bawah PKPB, iaitu Perlis, Kelantan, Pahang dan juga Sarawak, kecuali Kuching dan memang bawah PKPB, kita ada lagi 26%. 26% tu pun besar juga. 2,708 buah sekolah. Dan ada 1.09 juta murid dan lebih 99,000 orang guru dan juga warga pendidikan. Jadi kalau kita lihat, walaupun bukan PKPB, tidak bermakna di negeri-negeri tersebut tidak ada kes-kes positif COVID ataupun PUI bawah siasat mereka yang di bawah siasatan. Betul. Ataupun kuarantin aktif di negeri-negeri tersebut. Jadi yang melibatkan murid dan juga warga sekolah hampir 1,500 orang yang terkesan.
Jadi ini bermakna kita juga perlu mengambil kira dari segi keselamatan dan kesihatan murid, pelajar, guru, pensyarah di negeri-negeri tersebut juga. Baik. Jadi kementerian membuat ketetapan bahawa bukan 12 negeri itu sahaja di bawah PKPP, tapi seluruh negara sekolah-sekolah kita ditutup. Tetapi tidak bermakna bila sekolah ditutup maka pembelajaran itu tidak berlaku. Satu lagi soalan yang sering ditanya ialah tutup hingga bila? Jadi kalau tengok tempoh PKPB dia sehingga 6 hari bulan Disember. Tetapi bila kita bandingkan dengan takwim penggal dan juga cuti persekolahan yang kita telah pun pinda bagi tahun ini, maka hari akhir persekolahan adalah pada 17 hari bulan Disember bagi negeri-negeri kumpulan A yang mula minggunya pada hari Ahad. Betul. Ataupun 18 hari bulan Disember bagi negeri-negeri yang bermula pada hari Isnin lah, kumpulan B kita panggil. Jadi kalau tengok daripada 6 Disember hingga 17-18 Disember ada 9 atau 10 hari di mana tinggal baki hari persekolahan bagi tahun ini. Jadi kalau kita bawa balik murid dalam hari-hari yang singkat ini sebelum cuti persekolahan, maka kita ambil risiko. Sekarang ni mereka berada di rumah, kita berharaplah. Jadi pergerakan tu kurang. Jadi bila kita bawa balik ke sekolah untuk 9-10 hari ini, kita akan timbulkan balik risiko kepada keselamatan dan kesihatan mereka. Oleh itu kita kata eloklah jika kita tutup sekolah ini sehinggalah 17 dan 18 hari bulan Disember. Jadi kami amat berharaplah murid dan guru-guru warga sekolah kita menjaga keselamatan dan kesihatan diri dalam tempoh tersebut supaya keadaan menjadi bertambah baik. Kita berharap supaya kita boleh mula semula persekolahan pada tahun 2021 dan juga kita jadualkan semula peperiksaan awam pada waktu itu. InsyaAllah. Sebelum kita berlanjut kepada isu tentang peperiksaan awam itu, seawal PKPP dilaksanakan pembelajaran dalam talian, maka para pelajar ini sudah terdedah dengan gaya pembelajaran dalam talian. Kemudian PKPP, para pelajar boleh kembali semula ke sekolah. Pembelajaran seperti normal ataupun secara dalam fizikal dan dilaksanakan menggunakan SOP yang dikeluarkan oleh MKN. Kemudian kembali pula kepada pembelajaran secara dalam talian. Mungkin persoalan yang sering dibangkitkan oleh ibu bapa adalah tentang konsistensi untuk kita kata pembelajaran itu sendiri dalam talian, fizikal, kemudian dalam talian, dan kita tidak tahu bila COVID-19 ini akan berakhir. Jadi bagaimana penerusan kepada pertama tentang silibus, momentum pembelajaran dan pengajaran antara guru dan juga pelajar, dan kedua dari segi gerak kerja untuk kerja khusus, penilaian secara fizikal dan juga penilaian-penilaian yang berkaitan, Datuk. Banyak soalan tu. Okey, mulanya bila kita kata bahawa sekolah ditutup, seperti yang saya sebut tadi, tidak bermakna bahawa pengajaran dan pembelajaran itu pun terhenti. Ya. Yang pentingnya daripada keseluruhan tahun ini ialah kita nak memastikan bahawa pembelajaran itu terus berlaku bagi murid kita supaya kesannya ke atas pendidikan mereka itu tidaklah terjejas. Cuma cabarannya ialah bagaimana kita melaksanakannya, ya, dalam tempoh mereka tidak hadir secara fizikal di sekolah disebabkan kita nak jaga keselamatan mereka ini. Jadi oleh itu kementerian ada mengeluarkan manual pengajaran dan pembelajaran di rumah. Kita panggil manual PDPR. Pengajaran, pembelajaran rumah, PDPR. Dalam manual PDPR itu terdapat pelbagai pendekatan yang boleh diambil oleh guru dari segi nak menyampaikan pengajaran dan pembelajaran itu. Sebab bila disebut dalam talian, itu adalah satu cabaran bagi negara kita. Sebab kita lihat terdapat jurang dari segi akses kepada peranti dan juga kepada rangkaian. Oleh itu, tidak semua murid boleh melaksanakan PDPR ini melalui dalam talian. Tapi kita lihat contohnya dalam survey yang kita laksanakan dalam kalangan hampir 700,000 orang ibu bapa dan 900,000 lebih orang murid, bahawa 36% tiada sebarang peranti, dan begitu juga bila kita lihat peratusan di mana tidak ada rangkaian. Betul. Oleh itu manual PDPR ini meletakkan 3 cara
di mana guru boleh menyampaikan pengajaran dan pembelajaran itu. Pertamanya dalam talian bagi mereka yang mempunyai kemudahan atau akses untuk melaksanakannya dalam talian. Kita ada pelantar yang kita panggil sebagai Digital Educational Learning Initiative Malaysia ataupun singkatannya DE5. Di pelantar itu ada pelbagai aplikasi yang boleh diguna pakai oleh guru dan juga murid. Juga terdapat buku teks digital dalamnya, video-video pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru, contohnya Cikgu Tube, juga banyak perkara lain seperti permainan digital, kuis-kuis. Tetapi kita juga memberi alternatif bagi mereka yang tiada akses dalam talian ini untuk melaksanakan luar talian. Mungkin dia ada device atau peranti tetapi dia tak ada rangkaian contohnya. Jadi mereka masih boleh menggunakannya di luar talian. Buku teks fizikal ataupun ada guru-guru yang menyediakan pack-pack pembelajaran, aktiviti-aktiviti untuk dilaksanakan oleh murid di rumah. Kita juga ada apa yang kita panggil sebagai off-site, di mana pengajaran pembelajaran itu boleh berlaku di ruang luar daripada kawasan sekolah, lebih hampir dengan murid. Tetapi buat masa ini kita tidak menggalakkan dari segi bersemuka, secara fizikal. Oleh itu, walaupun alternatif ni ada dalam keadaan situasi bencana termasuklah wabak, tapi kita tidaklah menggalakkan buat masa ini. Kita lebih menggalakkan sama ada dalam talian ataupun di luar talian. Satu lagi ialah dari segi sebelum adanya situasi ini, maka kementerian telah pun melaksanakan TV pendidikan secara web-based. Tapi mengambil kira ada murid kita yang tak boleh capai TV pendidikan secara web-based ini, maka kita telah pun mengadakan semula TV pendidikan terestrial melalui TV OK dan juga melalui Astro. Sebab kalau kita lihat lebih ramai yang mempunyai akses kepada TV ini. Jadi kita amat berharaplah bahawa murid kita juga dapat manfaat daripada penyediaan TV pendidikan. Apabila arahan untuk pembelajaran dari rumah ataupun pembelajaran secara dalam talian itu, Yang Berhormat Menteri Pendidikan sendiri mengarahkan supaya para guru berada di stesen masing-masing supaya kemungkinan akan berlaku sebarang perubahan ataupun untuk urusan PNP yang lebih efisien. Jadi apakah korelasi dan juga relevannya untuk arahan kepada para guru berada di stesen masing-masing dalam melaksanakan PNP ataupun PNPR tersebut? Okey. Kalau kita lihat waktu ini adalah dikira sebagai masih persekolahan, ya, walaupun bukanlah dalam fizikal sekolah itu tetapi di rumah. Oleh itu dalam waktu persekolahan ini guru dikira sebagai bekerja lah, ya. Oleh itu kita sangat-sangat mengharapkan bahawa guru kita melaksanakan PDPR ini di rumah. Jadi mereka tidak perlulah datang ke sekolah. Tapi itu tidak bermakna mereka tidak boleh ke sekolah, ya. Boleh dengan kelulusan oleh ketua jabatan iaitu pengetua ataupun guru besar, dan ada penjadualan lah, sebab kita masih perlu mengikuti garis panduan juga SOP yang dikeluarkan oleh MKN dan juga KKM. Kenapa? Sebab ada mungkin guru-guru yang perlu menggunakan bahan yang berada di sekolah ataupun kemudahan yang ada di sekolah untuk melaksanakan PDPR itu. Jadi mereka boleh meminta atau memohon kepada ketua jabatan masing-masing untuk ke sekolah dan dijadualkan untuk hadir ke sekolah. Ataupun ketua jabatan mungkin perlu memanggil guru untuk urusan-urusan tertentu, maka itu juga boleh diaturkan. Tapi bagi guru yang perlu merentas sempadan, contohnya Selangor, Kuala Lumpur, daerah, maka perlulah ketua jabatan juga memberi macam surat pengesahan bagi guru itu melakukan pergerakan lah. Baik, mungkin itu adalah penjelasan secara awalan ataupun mukadimahnya tentang SOP yang dilaksanakan oleh KPM sendiri dan juga arahan terbaru yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita akan berjeda seketika. Segalanya selepas ini kita akan memberikan suluhan yang lebih mendalam terhadap cabaran pembelajaran dalam talian dari rumah.
Sempena dengan sambutan di Pabali juga, pihak Majlis Keselamatan Negara telah pun menggagaskan SOP yang perlu dipatuhi sama ketika SOP yang diperintahkan sewaktu kita meraihkan Hari Raya Aidilfitri tempoh hari. Kita kembali kepada topik perbincangan kita tentang cabaran dalam pembelajaran secara dalam talian, khususnya dari rumah ini. Tadi Datuk berkongsikan tentang bagaimana kalau mereka yang tiada akses untuk kepada capaian dalam talian itu, khususnya di kawasan pedalaman. Sudah pasti berkehendakkan tentang capaian internet itu pun satu cabaran, capaian kepada tenaga elektrik itu pun satu capaian, malah cabaran untuk mendapatkan kita kata kemudahan pendidikan itu pun satu cabaran. Jadi bagaimana pengelolaan untuk para guru dan juga para pelajar dalam memastikan masih lagi mematuhi silibus ataupun PDP yang disediakan, Datuk? Kecuali bagi SPM di mana kita perlulah cover keseluruhan kurikulum ataupun silibus tadi supaya mereka bersedia untuk menghadapi peperiksaan. Bagi tahun-tahun dan juga tingkatan yang lain, sebenarnya kementerian telah pun mengeluarkan satu garis panduan di mana kita dah buat penyelarasan dalam kurikulum tersebut, di mana kita telah pun menyatakan mana dia aspek-aspek yang teras yang perlu guru dan murid melalui PDP-nya. Tetapi kita juga ada aspek-aspek yang kita nyatakan sebagai nilai tambah dan juga sebagai pelengkap, di mana nilai tambah dan pelengkap ini boleh disisipkan di dalam yang teras itu ataupun dilakukan melalui kerja-kerja ataupun aktiviti-aktiviti yang diberikan oleh guru tersebut kepada murid untuk melaksanakannya. Jadi kita berharap dengan mengasingkan komponen-komponen ini, dia lebih memudahkan gurulah untuk melalui kurikulum bersama dengan murid itu. Tetapi kita juga prihatinlah bahawa mungkin guru kita walaupun committed tetapi tak biasa dengan keadaan situasi ini, di mana pengajaran dan pembelajaran tu perlu berlaku di rumah dan tidak secara bersemuka fizikalnya dengan murid, dan murid pun tentu ada kesukarannya yang tersendiri dalam situasi seperti ini. Jadi kita amat berharaplah nanti bila sekolah dibuka semula pada tahun 2021, maka kita perlulah menentukan tahap kesediaan murid tersebut sebelum melalui tahap yang seterusnya. Contohnya kalau murid tahun 1 naik ke tahun 2, jadi bagaimana kesediaannya untuk melangkah ke tahun 2 itu. Mungkin kita kena buat intervensi tertentu pada awalnya sebelum boleh meneruskan pengajaran untuk peringkat yang seterusnya itu. Jadi kita berharaplah yang ini akan berlaku untuk keseluruhan di sekolah rendah dan juga di sekolah menengah. Dan kementerian sedang berbincang dan menyediakan bagaimana contoh-contoh di mana kita boleh melakukan intervensi tersebutlah di peringkat sekolah. Tapi buat masa ini saya rasa pelibatan ibu bapa tu juga amat penting, sebab murid tu berada di rumah. Jadi yang hampir dengan murid itu adalah ibu bapanya atau keluarganya, penjaganya, ya. Jadi kita amat berharaplah ibu bapa boleh membantu guru-guru dari segi penyediaan pembelajaran ini. Motivasinya untuk memastikan murid mengikuti pembelajaran itu, dari segi nak menyemak ataupun nak merangsang murid supaya mengikuti pembelajaran tersebut, menyiapkan kerja-kerja yang diminta oleh guru-guru. Malahan bila sebut tentang device tadi, antara device ataupun peranti yang banyak dipunyai oleh murid adalah sebenarnya handphone. Betul. Atau smartphone. Dan di peringkat menengah ramai murid sekolah menengah yang mempunyainya. Tapi di sekolah rendah kebanyakannya dipunyai oleh ibu bapanya. Jadi kerja-kerja itu akan melalui ibu bapa, ya. Jadi sama ada ibu bapa kemudian membenarkan anak-anaknya menggunakan handphone ataupun menyampaikan apa yang dipesan ataupun disampaikan oleh guru melalui
WhatsApp ataupun Telegram itu kepada anak-anak mereka. Dan kemudian mereka kena hantar balik pula melalui handphone ataupun smartphone ibu bapa tu juga. Jadi ibu bapa pun perlulah ada hubungan yang baik sama ada dengan gurunya ataupun memastikan anak-anaknya melakukan pengajaran pembelajaran itu dengan sebaiknya. Dalam isu hubungan antara ibu bapa dan juga guru untuk melaksanakan PDP secara dalam talian ini, ramai ibu bapa yang mengeluh kerana komitmen mereka terpaksa dibahagikan. Mungkin mereka terpaksa bekerja. Di samping itu mengawasi pemantauan dan juga progres anak-anak mereka dalam memastikan kerja rumah itu dapat dilaksanakan dan diselesaikan. Malah ada juga ibu bapa yang mengadu guru-guru ini sekadar menghantarkan kerja dan juga lambatkan kerja sekolah. Namun bila tiba waktu untuk menghantar balik menyemak semula, dia seolah-olah menjadi satu lambakan kerja rumah semata-mata, bukan lagi menjadi pembelajaran secara dua hala. Jadi bagaimana perkara ini akan diselesaikan oleh pihak KPM? Itu adalah antara yang kita banyak dengar pada awal PKP dulu, ya, di mana waktu itu actually masih cuti sekolah, cuti penggal. Ya. Jadi bila berlaku PKP itu, kemudian kita habiskan cuti persekolahan itu dan kita minta guru-guru untuk melaksanakan PDP. Jadi guru kita sebenarnya committed dan bertanggungjawab. Jadi mereka cuba sedaya upaya untuk melaksanakannya walaupun itu bukanlah kebiasaannya. Dan pada waktu itu pun mungkin kebanyakan sekolah ataupun pentadbiran di sekolah tidak mengaturkan jadual. Jadi guru-guru mata pelajaran semuanya menghantar kepada murid. Betul. Murid A, murid B dan seterusnya. Jadi murid ni menerima banyak aktiviti ataupun pengajaran itu pada sesuatu masa. Tapi kita dalam proses itu kita banyak mempelajari. Jadi waktu ini kita telah pun meminta supaya pentadbiran sekolah, panel panitia mata pelajaran untuk menyusun jadual di mana guru mana yang menyampaikan berapa tempoh supaya tak tindih-tindih pengajaran dan pembelajaran itu dan juga kerja-kerja yang perlu dilaksanakan sebab mungkin jadual yang digunakan di sekolah ya secara fizikal itu kurang sesuai bila kita menjadualkannya dari segi dalam talian ataupun di luar talian. Jadi penjadualan itu perlulah diatur berlainan daripada yang biasa. Okey. Dalam hal ini juga ada juga pihak ibu bapa yang mungkin menyuarakan sedikit kerisauan mereka kerana nak membantu anak-anak ini dalam melaksanakan kerja sekolah. Mungkin kalau di peringkat sekolah rendah itu ada lagi ibu bapa boleh membantu kerana kerangka silibus itu boleh lagi diselesaikan. Kalau dah masuk sekolah menengah dengan subjek-subjek yang dikira sebagai berada pada aras yang tinggi, mungkin ibu bapa sendiri pun tidak mampu untuk membantu ataupun menyelesaikan kerja rumah ataupun masalah tersebut. Jadi bagaimana dalam hal ini korelasi antara ibu bapa dan juga guru ataupun guru dan juga para pelajar itu dapat diselesaikan supaya pemahaman pelajar itu yang penting walaupun tanpa bantuan daripada ibu bapa? Kita tidaklah mengharapkan bahawa ibu bapa itu mengambil alih tugas guru untuk mengajar. Sebab itu yang kita hendakkan supaya pentadbiran sekolah bersama dengan guru menjadualkan supaya guru-guru terus melaksanakan PDP itu walaupun dalam keadaan sekolah ditutup. Cuma kita meminta supaya ibu bapa tolong memberi dari segi motivasinya, dari segi memastikan murid-murid mengikuti pengajaran dan pembelajaran itu. Sebab dalam banyak situasi mungkin guru tidak dapat nak menentukan betul-betul tak murid ni mengikuti pembelajaran itu, ya, kecuali jika berlakunya dalam talian boleh nampak ataupun melakukan kerja dan murid menghantar kerja tersebut, jadi baru kita boleh gauge dari segi pembelajaran murid itu. Itu pasal kita pun menyatakan kepada guru-guru bahawa dalam PDP ini berlaku, pentaksiran juga perlu berlaku. Baru kita boleh memahami dari segi pemahaman murid dan
tahap kesediaan mereka bila dah melalui sesuatu pengajaran itu. Jadi ini boleh berlaku walaupun pendekatannya berbeza daripada berada di sekolah. Baik. Datuk, seawal arahan PKPB ataupun arahan untuk penutupan sekolah pada awal November yang lalu, pihak KPM diserang bertubi-tubi, bukan saja oleh netizen, malah ada setengah golongan masyarakat khususnya yang mengatakan arahan ini terlalu dikatakan sebagai spontan ataupun arahan yang mengambil hanya masa beberapa hari untuk dilaksanakan. Contohnya, beberapa hari sebelum penutupan sekolah diarahkan untuk ditutup, maka ada yang menyuarakan kerisauan mengapa arahan-arahan seperti itu tidak diberikan awal, sekurang-kurangnya 2 minggu, supaya yang pertama pihak ibu bapa boleh bersedia, pihak guru boleh bersedia, malah pihak yang bersangkut paut dengan sekolah seperti penyedia kantin, makanan, dewan makan, bas sekolah, van sekolah boleh melakukan sebarang perubahan ataupun cadangan yang lebih lanjut. Jadi apa komen Datuk terhadap isu-isu ini? Dia bukanlah bermaksud kita mengambil keputusan tu secara tiba-tiba begitu, sebab kita pun ada contohnya dashboard di mana kita memantau dari segi bagaimana perkembangan situasi COVID-19 ini dalam kalangan murid, pelajar, guru, pensyarah kita, malahan warga di bawah kementerian, di bawah pendidikan ini. Dashboard itu contohnya hari-hari melaporkan dari segi bila sekolah dibuka, kehadiran murid. Jadi kalau kita mula-mula membuka sekolah, buka semula sekolah, kita bawa balik mereka yang dalam kelas peperiksaan contohnya. Tahap kehadiran pada waktu itu sangat tinggi, lebih daripada 90%. Dan bila kita buka juga semua tahun dan tingkatan yang lain juga, pada awalnya tahap kehadiran adalah tinggi juga, 86, 87%. Dan selain daripada tahap peratusan kehadiran, kita juga tengok dari segi penularan ataupun sama ada kes-kes dalam kalangan murid, guru dan warga di sekolah dan institusi pendidikan kita. Berapa yang positif, sekolah mana, di mana, sama ada positif dalam kalangan murid atau guru ataupun dalam kalangan warga yang lain. Kemudian adakah sekolah perlu ditutup, berapa sekolah yang tutup dan sebagainya. Apakah tindakan sekolah dengan melibatkan PKD, pejabat kesihatan daerah. Jadi semua itu dipantau. Malahan kita bukan aja ada laporan harian, tetapi kita juga ada trend. Dari segi negeri mana yang kita tengok meningkat dan sebagainya. Dari aspek warga sekolah, warga pendidikan itu. Sebab kita tahu ada laporan hari-hari bagi negara, tapi dari perspektif pendidikan tu macam mana? Jadi that's why kita lihat bila sekolah ada kes COVID, kita perlu dapat pandangan nasihat, mereka datang buat tracing, tengok, kemudian baru kita sama ada kita perlu tutup kelas ataupun tutup sekolah pada awalnya. Tetapi kemudiannya bagi memastikan bahawa kita boleh melakukan contact tracing itu, disinfeksi, sanitasi dengan lebih cekap, maka kita Kementerian Pendidikan mengeluarkan notis bahawa kalau ada sahaja kes positif dalam kalangan warganya, sekolah ditutup selama 1 minggu. So we move daripada satu kepada satu keputusan seterusnya. Tapi kita lihat lately ni dalam gelombang yang ketiga ni lebih banyak negeri-negeri yang menjadi merah, kemudian menjadi PKPB atau PKPD. Maka kita lihat bila merah sahaja dalam negeri-negeri tersebut, trend di mana murid kita ataupun warga di sekolah itu terkesan, dia menjadi meningkat. Jadi disebabkan begitu, maka kita terpaksa mengambil keputusan bahawa kita kena tutup sekolah. Contohnya, bukan saja di negeri PKPB ini, tetapi juga di negeri-negeri yang lain, sebab negeri-negeri itu juga ada warga kita yang terkesan. Jadi ia bukanlah keputusan yang secara tiba-tiba, tetapi kita melihat dari segi perkembangannya. Dan perkembangan ini kita tahu bahawa dia bukanlah kita boleh rancang dalam tempoh 2 minggu, 3 minggu. Sebab gelombang 3 ni kita tengok tiba-tiba je dia meningkat. Dan kita seboleh-bolehnya hendakkan supaya murid kita ke sekolah.
Sebab kita tahu secara bersemuka, fizikal dalam bilik darjah dan di sekolah itu lebih berkesan. Baik. Sebab keadaan itulah kebiasaannya. Jadi bila kita tidak boleh melakukannya, barulah kita mencadangkan supaya melaksanakan PDPR ini. Yang tidak menjadi kebiasaan bagi kebanyakan guru kita dan kebanyakan murid kita. Tapi kita sebab nak menjaga keselamatan dan kesihatan semua, maka itu tindakan yang kita perlu ambil lah. Betul. Keputusan yang diambil itu mungkin amat sukar, tetapi ia bergantung pada perubahan mutakhir kes COVID-19 dalam negara. Datuk, kita berjeda seketika, semuanya kembali nanti dalam Bicara Naratif. Seperti mana takwim penggal dan cuti persekolahan tahun 2021 yang diumumkan sebelum ini, penggal persekolahan akan bermula pada 20 Januari 2021. Semua murid sekolah rendah akan memulakan sesi persekolahan secara bersemuka pada tarikh tersebut. Manakala murid tingkatan 2 dan tingkatan 3 akan memulakan sesi persekolahan pada tarikh yang sama tetapi secara home based learning mengikut kesesuaian guru dan murid. Kalau diimbas kembali kepada pengumuman yang dibuat oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan sebentar tadi, tarikh baharu bagi pembukaan semula sekolah secara bersemuka ialah pada 20 Januari 2021. Mungkin kerisauan ibu bapa, Datuk, tentang bagaimana untuk pengelolaan kalau dilihatkan kepada tarikh baharu untuk SPM, SPMV dan juga STAM telah pun dianjakkan. Jadi ini membuka kepada persoalan tentang kemasukan baharu, mungkin ke institusi pengajian tinggi, ke matrikulasi ataupun ke sekolah berasrama penuh dan sebagainya. Jadi adakah pihak KPM dalam hal ini sudah pun menetapkan satu tarikh kemasukan baharu untuk institusi-institusi yang disebutkan tadi, Datuk? Mungkin bukan tarikh itu, kemasukan itu. Sebab itu kita telah pun berbincang dengan Kementerian Pengajian Tinggi. Tetapi mungkin apa yang saya boleh menjawab adalah dari segi daripada pengumuman itu, mengapa kita mengambil tindakan sedemikian. Sebab kalau kita tengok pada 20 hari bulan Januari itu semua tahun dan tingkatan bersekolah. Memulakan persekolahan. Cuma bagi peringkat rendah, daripada tahun 1 hinggalah tahun 6, mereka boleh hadir bersemuka di sekolah kesemuanya. Cuma bagi sekolah menengah, kita telah pun menganjakkan peperiksaan itu pada 22 hari bulan Februari bagi SPM, SVM dan juga bagi STAM. STPM pula pada bulan Mac. Oleh itu, bila dianjakkan, kita hendak memberi peluang kepada murid tingkatan 5 dan tingkatan 6 untuk kembali ke sekolah dan membuat persediaan akhir sebelum menghadapi peperiksaan awam. Oleh itu, mengambil kira dari segi ruang, dari segi yang ada kemudahan dan guru-guru yang akan hadir ke sekolah dan mengendalikan kelas-kelas tersebut, maka kita cuma membawa balik secara bersemuka tingkatan 1, tingkatan 4, tingkatan 5 bagi kohort tahun 2021 dan ini memberi peluang kepada murid tingkatan 5 dan tingkatan 6 kohort tahun ini 2020 untuk juga kembali. Ini disebabkan ruang yang dikosongkan oleh murid tingkatan 2 dan tingkatan 3 yang juga akan memulakan sesi persekolahan tetapi dalam talian ataupun luar talian di rumah. Dan mereka cuma kembali secara bersemuka di sekolah pada 8 hari bulan Mac. Kenapa 8 hari bulan Mac? Mungkin sebab pada waktu itu, bila peperiksaan telah dimulakan pada 22 hari bulan Februari, kita akan memberi tumpuan kepada kertas-kertas peperiksaan di mana yang teras, yang paling ramai akan mengambil
kertas-kertas tersebut seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sains, matematiknya, juga bagi pendidikan Islam, moral. Kemudian bila selesai yang kita jangkakan pada 8 hari bulan Mac itu cuma kertas-kertas yang elektif sahaja yang tinggal. Maka itu boleh memberi ruang kepada murid-murid tingkatan 2 dan 3 untuk kembali secara bersemuka di sekolah. Maknanya penggiliran dan penjadualan itu akan dilakukan selepas daripada tarikh peperiksaan tersebut. Untuk tahun 2020, peperiksaan utama seperti UPSR dan PT3 dibatalkan. Jadi dua perkara pokok persoalan. Yang pertama tentang bagi kemasukan para pelajar yang tidak mengambil peperiksaan utama tahun ini ke tahun yang seterusnya. Contohnya untuk ke sekolah menengah ataupun untuk ke tingkatan 4. Bagaimana proses penilaiannya, adakah sedang berlangsung dan apa yang akan dilakukan untuk tindakan susulan. Dan yang kedua, adakah peperiksaan utama seperti UPSR dan PT3 akan sudah pun dibuat keputusan untuk pelaksanaannya pada tahun 2021. Datuk. Baik, bila kita tiadakan UPSR dan juga PT3, kita lihat dia tak ada memberi kesan sebab untuk naik daripada tahun ataupun daripada satu tingkatan kepada yang lain, dia adalah secara kenaikan automatik. Tak ada saringan atau sengkatan bagi murid untuk naik ke tahun ataupun tingkatan seterusnya. Tapi mungkin yang terkesan adalah bagi mereka yang hendak memasuki ke sekolah khusus. Seperti sekolah berasrama penuh ataupun kepada sekolah agama ataupun kepada college vocational. Yang itu mungkin terkesan sebab kita nak tahu bagaimana prestasi mereka. Oleh itu kita ada pentaksiran kemasukan sekolah khusus yang kita panggil, di mana pendaftarannya, permohonannya adalah secara dalam talian dan kemudian kita ada takbir pentaksirannya. Jadi kita dah mulakan pentaksiran itu, tetapi kita terpaksa hentikan disebabkan oleh PKPB dan sekolah ditutup. Oleh itu kita dah pun menjadualkan semula, iaitu bagi kemasukan ke sekolah khusus tingkatan 1 pada 20 hingga 29 hari bulan Januari 2021. Dan bagi tingkatan 4 pula pada 15 hingga 25 hari bulan Februari tahun 2021. Dan keputusannya bagi tingkatan 1 akan diumum dan perolehi pada 12 hari bulan Mac, dan bagi tingkatan 4 pada 5 hari bulan April tahun 2021. Jadi kita masih teruskan supaya bagi mereka yang ingin memasuki sekolah-sekolah khusus ini, mereka masih akan melalui pentaksiran tu, cuma kita telah pun jadualkan semula. Tapi berkaitan dengan itu, selain daripada peperiksaan awam yang kita jadualkan pada tahun hadapan, ada juga sekolah dan juga murid yang masih belum melaksanakan, contohnya pentaksiran kerja khusus. Dari segi kerja khusus ataupun tugasan-tugasan tertentu yang perlu dilengkapkan sehingga akhir tahun ini. Jadi itu juga kita jadualkan semula untuk tahun hadapan, di mana perinciannya kita akan maklumkan kemudianlah. Tapi tadi mungkin yang saya lupa jawab adalah adakah ini akan menjejaskan mereka dari segi kemasukan ke institusi pendidikan tertiary ataupun mereka nak apply melalui UPU online. Jadi kita telah pun berbincang dengan Kementerian Pengajian Tinggi dan perbincangan akan terus kita adakan supaya penjadualan semula peperiksaan ini tidak akan menjejaskan kemasukan. Cuma mungkin dari segi bidang-bidang khusus yang memerlukan temuduga, sesi temuduga sebelum memasuki kepada bidang-bidang tersebut, maka itu mungkin kita telah fikirkan untuk menggunakan pencapaian dalam peperiksaan percubaan SPM itu sebagai satu tanda araslah untuk dipanggil temuduga bagi mereka yang akan memohon untuk memasuki bidang-bidang yang perlu temuduga itu dilakukan. Baik. Penjelasan yang baik juga daripada Datuk. Sudah semestinya kita mengharapkan agar pelaksanaan PDP ataupun PDPR itu boleh dilaksanakan, mungkin bukan saja pada tahun ini tetapi juga pada tahun depan untuk memudahkan urusan. Kita akan berehat seketika, semuanya kembali dalam Bicara Naratif. Peperiksaan SPM
SVM, STAM akan bermula pada 22 Februari 2021. Manakala peperiksaan STPM pula akan bermula pada 8 Mac 2021. Perincian tentang semua peperiksaan awam ini akan dimaklumkan dalam masa yang terdekat. Baik, kita berusaha kembali dalam bicara naratif. Sudah semestinya ini satu pencerahan yang molek untuk dikongsikan bersama dengan tenaga pengajar, warga KPM dan juga ibu bapa, khususnya juga untuk pelajar tentang pengoperasian persekolahan khususnya mendepani cabaran COVID-19. Kita rangkumkan semula, Datuk, kalau kita boleh gambarkan tarikh akhir persekolahan adalah pada 18 Disember untuk yang zon B dan zon A adalah pada 17 Disember 2020. Dalam mendepani hari-hari akhir persekolahan ini, bagaimana sebenarnya sistem pembelajaran dalam talian ataupun pembelajaran dari rumah itu dapat dilaksanakan dengan kadar yang efektif, kerana kalau secara fizikalnya pun tarikh-tarikh akhir persekolahan itu mungkin lebih longgar ataupun mungkin lebih selepas peperiksaan itu ada ruang dan juga jeda waktu untuk kita kata perkara-perkara yang bukan bersifat pendidikan. Jadi bagaimana untuk kita squeeze in dalam tempoh terdekat ini untuk sebarang silibus yang belum dihabiskan itu? Seperti yang saya sebut tadilah, kita ada panduan bagi guru-guru bagaimana boleh menghabiskan kurikulum yang bagi tahun ini. Tapi kita juga mengambil kira bahawa mungkin ada juga guru-guru tidak dapat menghabiskannya ataupun dari segi tahap kesediaan murid tersebut, bagaimana dari segi pemahaman mereka dan penguasaan mata pelajaran tertentu. Jadi kita amat berharaplah guru-guru terus melaksanakan PDP itu sehingga 17 ataupun 18 hari bulan Disember itu. Kerana rata-rata kita tahu dari segi murid ada peranti atau tiada, ada rangkaian atau tiada, dan pelbagai pendekatan yang digunakan. Apa yang kita kurang pasti secara terus terangnya ialah dari segi keberkesanan ataupun impak PDPR yang kita laksanakan itu. Okay. Jadi walaupun kita amatlah menggalakkan supaya guru-guru kita mencari apakah pendekatan yang paling sesuai digunakan berasaskan akses yang ada pada guru dan juga pada murid, tetapi mereka perlulah terus cuba melaksanakan PDP tersebut dan cuba melaksanakan pentaksiran untuk melihat dari segi kesediaan dan penguasaan murid itu. Walaupun jika kita melangkah nanti pada tahun hadapan, itu jugalah menjadi tumpuan kita. Walaupun kita hendakkan supaya PDP itu terus berlaku, tapi mengambil kira kekangan-kekangan dan juga dari segi mungkin terjejas penguasaan murid itu, maka bila kembali semula secara bersemuka pada tahun 2021 nanti, perlulah kita mengambil kira aspek-aspek tertentu tersebut dan melakukan intervensi-intervensi bagi memastikan murid menguasai sesuatu konsep, sesuatu kemahiran itu sebelum kita meneruskan pengajaran yang selanjutnya. Okey. Sebentar tadi Datuk sebutkan kehadiran sewaktu PKP ataupun pembelajaran yang digambarkan secara semuka bermula semula, kehadirannya amat memuaskan dan juga tinggi. Mungkin untuk tahun 2021 cabarannya kita masih lagi perlu mematuhi SOP seperti memakai pelitup sepenuh muka, penjarakan fizikal dan juga tidak boleh berkumpul di kawasan kantin. Jadi harapan Datuk untuk 2021 menutup tirai bicara nanti pada malam ini, apakah yang mungkin penambahbaikan akan dilakukan oleh pihak KPM? Sebenarnya kita telah pun mengeluarkan secara garis panduan yang agak besarlah, yang utama ada dua. Pertamanya kita mengeluarkan garis panduan pengurusan pembukaan semula sekolah. Pada waktu itu sebab sekolah dah tutup PKP, maka kita nak buka balik. Kita ada satu garis panduan yang meliputi bukan saja pengurusan sekolah, murid dan warganya, tetapi juga pelbagai aspek yang lain, asrama, kantinnya, suraunya, aktiviti co-curriculum, pentaksiran yang nak dilaksanakan, macam-macam. Peringkat prasekolah perlu perhatian yang lebih khusus, murid berkeperluan khas. Jadi ada pelbagai aspek di situ. Tapi bila
situasi COVID-19 ini menjadi bertambah baik, kita telah pun mengeluarkan satu lagi garis panduan dari segi garis panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah dalam keadaan normal baharu ini. Oleh itu, bila sekolah nak dibuka nanti, kita juga akan lihat semula garis panduan tersebut untuk kalau masih situasi yang boleh diguna pakai garis panduan itu, kita akan kekalkan penggunaan garis panduan itu. Tetapi jika kita perlu semak semula, kita akan semak semula. Tetapi tentunya kita akan melihat bagaimana dari segi pengurusan sebelum sekolah buka, semasa dibuka dan selepas dibuka, supaya sesi itu akan berjalan dengan baik. Terima kasih Datuk kerana bersama dengan kami dan juga terima kasih KPM. Itu saja bicara nanti untuk malam ini. Kami tinggalkan anda dengan Assalamualaikum dan juga selamat malam.